Rezekikan hadir ke Masjid Bukit Indah ni. Masjid Bukit Indah ni taklah asing bagi saya. Lebih kurang 10 tahun yang lepas, bila mana saya mulakan siri kuliah di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, ni antara masjid yang kerap saya datang. Tapi lama dah tak datang masjid ni, dan alhamdulillah malam ni sekali lagi dapat bersama dengan ayah-ayah ibu dan rahmat Allah sekalian. Dan insyaAllah pada malam ni dengan masa yang ada, saya nak ajak ayah-ayah, ibu-ibu sekalian untuk kita mengambil sedikit manfaat daripada Al-Quranul Karim pada ayat dan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah-tambah kita tengok dengan keadaan masyarakat pada hari ini, saya rasa sesuai untuk kita buat sedikit perbincangan tentang beberapa ayat daripada surah As-Saff yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya nak memilih pada malam ini ayat daripada surah As-Saff, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, 12 daripada surah As-Saff. Di dalam surah As-Saff pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan ungkapan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah mulakan ungkapan pada surah As-Saff ayat yang ke-10 dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat-ayat ibu rahmat Allah sekalian, kalau kita baca Al-Quran daripada awal sehingga habis Al-Quran, kita akan jumpa banyak ayat yang bermula dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga ada sebahagian daripada para ulama, mereka membukukan ungkapan-ungkapan Ya ayyuhalladzi di dalam kitab-kitab mereka. Ada kitab yang dinamakan dengan nama seruan kepada mukmin, panggilan kepada orang yang beriman, dan lain-lain lagi. Yang mana ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu adalah ungkapan yang perlu diberikan perhatian oleh orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Idza sami'ta Allah yaqul, bila mana kamu mendengar ataupun kamu membaca firman Allah yang mana Allah sebut Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kata Ibnu Mas'ud, fa'ar'iha sam'aka fa'innahu khairun ya'muru aw syarrun yanha anhu. Bagi perhatian, kata Ibnu Mas'ud, tumpu betul-betul, perhati betul-betul apa yang Allah nak cakap. Kerana boleh jadi, kata Ibnu Mas'ud, ada perkara yang baik, kebaikan yang Allah nak seru untuk orang-orang beriman buat. Dan ada kemungkinan ayat tersebut Allah nak larang daripada dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Contoh ayat rahmat Allah sekalian, Allah sebut Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan, ditetapkan kepada kamu untuk puasa pada bulan Ramadan. Ada ayat yang Allah mula Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Orang beriman jaga-jaga, kata Allah, jangan kamu rosakkan pahala sedekah, pahala infak, pahala wakaf dengan kamu ungkit pemberian tersebut, ataupun kamu sakitkan hati orang yang menerima pemberian daripada kamu. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud, orang beriman kena tengok ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu. Sebab itu kita baca Al-Quran sampai ayat Ya ayyuhalladzina amanu, kita relax saja. Kita nak perhati apa yang Allah nak sebut terhadap orang-orang yang beriman. Bak kata orang Kedah jangan duk kalut lah.
Jangan duk bubuh lagi baca ayat lain. Tunggu Ustaz, relax Ustaz. Kita tengok apa Allah nak sebut terhadap orang yang beriman. Di dalam surah As-Saff Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. Allah kata orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Kata Allah, nak dah aku tunjukkan kepada kamu satu bentuk bisnes, satu bentuk pelaburan, satu bentuk perniagaan, tunjikum min adabin alim, yang bakal natijahnya menyelamatkan kamu daripada neraka. Sebab apa Allah guna perkataan tijarah, perkataan perniagaan, perkataan pelaburan? Sebab apa? Sebab Allah cipta manusia, Allah tahu naluri manusia. Manusia ni bila sebut kekayaan, manusia bila sebut nak hidup mewah, manusia bila sebut nak duduk rumah besar, nak ada kereta mewah, itu naluri manusia. Sebab itu kalau saya tanya semua ni dirahmati Allah sekalian, kalau tanya siapa yang nak kaya, semua nak kaya. Tipu kalau siapa tak mau kaya. Sebab naluri manusia dia nak kepada keuntungan, dia nak kepada benda yang mana menjamin kehidupan dia, dia nak perkara yang menguntungkan dia. Allah guna perkataan tijarah, perniagaan. Ayat-ayat muslimin yang dirahmati Allah sekalian, macam kita kadang-kadang dirahmati Allah sekalian, sakit dah tengok tu pun tengok gaya macam 3-4 hari lagi nazak dah. Kita pergi melawat dia, contoh kita melawat dia, kita pakcik macam mana sekarang ni okey ke ni? Dia kata tu lah 2 minggu dah tak makan nasi, makan susu ya. Nasi pun tak lalu dah. Dia kata doa lah supaya Allah sembuhkan pakcik, Allah mudahkan pakcik ni. Ayat rahmat Allah sekalian, nasi tak makan 2 minggu dah. Tapi jangan duk buat main-main. Salam dengan dia, bagi duit dia ambil tu. Dia ambil, siap salam-salam ambil tu, masuk bawah bantai, mai waktu malam. Dia kata kat bini dia, hang cuba kira tengok ini dapat berapa. Ayat rahmat Allah sekalian, sebab manusia dengan naluri keuntungan itu ada. Sebab itu Allah guna perkataan tijarah, perniagaan. Ayat muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang perniagaan, sebut tentang orang nak jadi kaya yang dirahmati Allah sekalian, hari ni orang tak sedar dalam dia kejar nak jadi kaya, dia kejar nak hidup dalam keadaan mewah, kadang-kadang ada perkara yang dia buat melanggar batasan-batasan agama. Sebab itu hari ni yang dirahmati Allah sekalian, skim cepat kaya tumbuh macam cendawan. Kerana apa? Naluri manusia nak pada untung, naluri manusia nak kepada kaya. Saya nak cerita kepada yang dirahmati Allah sekalian, ni dulu ni, yang mana yang dirahmati Allah sekalian lebih kurang 6 tahun lebih. Ustaz duk buat sekolah, Ustaz nak guna berapa juta lagi? Saya kata lebih kurang 2 juta, 3 juta ni rasa siap semua lah kot pasal ada sekolah. Dia kata 2-3 juta insyaAllah Ustaz, sikit dia boleh dapat. Sikit dia kata. Saya kata nak dapat macam mana pakcik? Dia kata okey Ustaz, nanti Ustaz ikut saya. Dia bawa saya jumpa dengan seorang hamba Allah daripada Kuala Terengganu, nama dia Haji Yusuf. Saya ingat lagi nama tu. Dia bawa jumpa dengan Haji ni dekat satu hotel di Kuala Lumpur. Ustaz ni bukan cerita tipu kan, cerita betul ni. Dia bawa saya pun tak pernah masuk hotel besar. Alhamdulillah sekalian, masuk pijak karpet tu, Allah kata besar hotel. Saya masuk duduk dekat lobi, lebih kurang dalam beberapa minit Haji tu dia turun dengan jubah dia. Saya tak ingat dia pakai serta gerak, tapi kepiah tu confirm dia pakai dengan jubah dia. Turun dia rahmatullah sekalian, duduk sembang dengan saya. Banyaklah kami sembang. Dia tanya saya mengaji mana, buat apa, sekolah macam mana, tanya. Habis sembang ayat rahmat Allah sekalian, dia kata Ustaz nak berapa juta? Saya kata Haji bagilah berapa pun saya terima ya. Tapi dalam hati 2 juta pun okey lah. Ayat rahmat Allah sekalian. Duk sembang, saya tanya Haji,
duit ni nak dapat mana? Dia kata, Ustaz, sekarang ni kita dalam proses untuk mengeluarkan emas Nusantara. Pokok siapa biasa dengar cerita emas Nusantara ni? Katanya di Pulau Langkawi, Allah Ta'ala alam. Saya kata, bila nak keluar duit ni? Bila nak keluar emas ni? Dia kata, Ustaz, insya-Allah Ustaz, kita memang dalam proses, cuma sekarang ni kita terhalang oleh fitnah Dajjal dan fitnah Wahabi. Dengan Wahabi pun kena rahmatullah sekalian. Habis sembang rahmatullah sekalian, dia kata kat saya, Ustaz, kalau Ustaz nak 1 juta, Ustaz kena bagi saya 1,000 dulu. Kalau Ustaz nak 2 juta, Ustaz bagi saya 2,000 dulu. Nak 3 juta, bagi saya 3,000 dulu. Saya tengok haji ni atas bawah, saya kata kena dong ketum kot orang ni. Tengok muka mungkin macam Pak Mantil, lu rasa ni. Ayuh rahmat Allah sekalian. Habis jumpa dengan haji tu, saya balik dengan pakcik tu dalam kereta. Saya kata, pakcik, nampak gaya haji ni nampak sangat nak nipu kita ni. Pakcik ni kata, betul Syed, nampak macam nak nipu. Habis selesai satu bab, ni nak cerita orang nak jadi kaya ni. Tak lama selepas daripada tu, lebih kurang 2 minggu, lebih kurang tak sampai sebulan, pakcik ni call saya. Dia kata, Ustaz, kali ni betul punya Ustaz, kita jumpa. Ni kali ni betul kita pun jumpa. Apa pula ni pakcik? Dia kata, yang ni kita buat pelaburan emas di Qatar. Ayah rahmatullah sekalian, dia tunjuk kat saya gambar orang dapat duit terbaik-terbaik ni, telan ayam liuk ni dah. Dan yang buat tu Ustaz. Sebab tu ni ingat betul-betul, Ustaz jangan duk percaya lebih-lebih. Yang buat tu Ustaz mengajak pakai serban. Saya kalau sebut nama, kemungkinan ayah-ayah ibu-ibu mungkin kenal Ustaz ni, duk ngajak sekitar Kuala Lumpur ni. Ayah rahmatullah sekalian, dalam gambar tu ada seorang hamba Allah nama Haji Yusuf juga. Problem sungguh nama Haji Yusuf ni. Yang mana yang rahmat Allah sekalian, kenalan saya dari ahli majlis Datuk Yusuf dekat Pulau Pinang. Saya telefon Haji ni, saya kata, Haji masuk ke program ni? Dia kata, masuk Ustaz. Okey tak? Okey. Saya masuk 1,000, dapat 3,000. Rahmat Allah sekalian, saya pun ke Dr. Syakir Othman, saya pang dengan 2-3 orang, kita nampak masalah terhadap program ni. Saya kata kat pakcik ni, pakcik tak payah masuk, pakcik nampak skamer ni. Dia tak percaya cakap saya, yang rahmat Allah sekalian. Maklumlah, saya ni pakai kopiah, Ustaz tu pakai sekepan. Dia percaya lebih lagi, rahmat Allah sekalian. Dia masuk 20,000. 20,000 dia masuk. Dia bagi duit cash dekat Ustaz ni di KLCC. Ayuh rahmat Allah sekalian. Tak lama lepas tu, lebih kurang sebulan lebih ke 2 bulan, saya teringat kes ni. Saya nak pergi kuliah di Bukit Puntong, saya call pakcik ni. Saya kata, pakcik, macam mana pelaburan emas kita kat Qatar, okey ke? Dia kata, Ustaz tu penipu. Terbang RM20,000, ayah rahmatullah sekalian. Habis selesai. Tak lama selepas ayah rahmatullah sekalian, jarak yang tak berapa lama, lebih kurang sebulan, ayah rahmatullah sekalian, dia call saya balik. Ni pakcik ni, tadi rugi dah RM20,000. Dia call saya balik. Dia kata, Ustaz, kali ni betul-betul punya. Tadi betul ya, ni double betul punya ni kata ni. Rahmatullah sekalian, saya pergi jumpa. Saya kata, apa lagi pakcik? Dia kata, Ustaz, yang ni kita buat pelaburan pajakkan hotel di Mekah, Mega Farm ataupun Islamic Hotel. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, biasa dengar Islamic Hotel? Biasa dengar? Ayah pakai diam ke pakai kena tipu habis lah. Ayah rahmatullah sekalian, minta maaf, saya kata, setakat saya pergi ngajar, tak ada satu tempat pun yang kata tak kenal dan tak kena tipu. Ayah rahmatullah sekalian, saya dikenalkan di peringkat awal dengan Islamic Hotel. Saya dibawa ke satu seminar dengan Datuk Siti itu di Petaling Jaya ke Seri Petaling pada waktu itu. Saya dengar perbentangan dia. Bila mana ada seorang muslimah, dia bangun, dia kata, Datuk, dia panggil Ustaz. Buat kawan ni dengan serban, dengan ridok apa semua ni. Dia kata, Ustaz, apa hujah yang mengatakan Islamic Hotel adalah halal?
Apa jawapan Datuk ni? Dia kata yang pertama, kerana Islamic Hotel ni, pelaburan ni kita buat di Mekah, tempat yang paling Allah berkat. Dalam kepala saya duk main ni, Abu Jahal, Abu Lahab semua duk kat Mekah ni. Sampai hari ni puak Arab dekat tanah haram ni duk nipu lagi. Saya pun kena tipu baru-baru ni pergi Mekah. Tu terus duduk tak sampai 1 kilometer daripada Masjidil Haram. Tu poin dia yang pertama. Yang kedua, dia kata ada seorang ustaz daripada Perak, pengetua Mahat Tafiz, yang mana dia solat hajat 7 malam berturut-turut dan dia mimpi dia nampak logo Islamic Hotel di Mekah dalam mimpi dia. Tuan-tuan, percayalah pelaburan kita halal. Bukan mudah ya nak kata halal. Allah takdirkan saya jumpa dengan ustaz ni dan 2 orang ahli perniagaan daripada Johor. Siapa yang geng Islamic Hotel mungkin kenal. Saya jumpa 2 orang dan 3 orang ni dekat Al-Ustaz. Allah takdirkan jumpa. Rahmat Allah sekalian, saya tanya, saya kata kepada ustaz ni, saya kata, ustaz, kalaulah hujah mimpi dijadikan hujah untuk menghalalkan sesuatu, nescaya rosak agama. Memang saya kata straight terus, saya memang tak takdir hari itu sebab ramai orang terperdaya dengan benda ni. Ayat rahmat Allah sekalian, dia pun tak cakap apa, dia tak balas apa, dia diam, saya pun diam. Dia orang pun tukar tajuk baru. Bila mana saya tengok ramai orang masuk ayat rahmat Allah sekalian program Islamic Hotel ni, saya rahmat Allah sekalian, yang saya sedih orang dekat-dekat saya banyak masuk. Antaranya bila mana dia rahmat Allah sekalian, dia tanya berkaitan dengan Islamic Hotel ni kepada seorang ustaz. Bila tanya pada seorang ustaz ni mengajar tasawuf. Bila dia tanya tentang pelaburan ni, ustaz dia kata, ustaz kita buat pelaburan ni di Mekah. Ustaz dia kata, Masya Allah, tempat berkat. Dengan hujah tu dia masuk. Sedangkan Bank Negara memberi warning, bahagian pakar-pakar kewangan Islam termasuk Dr. Zaharuddin Abdul Rahman memberi warning pada waktu itu. Tetapi orang Islam hari ini program kutu yang menawarkan 30%, 60% sehingga 130% keuntungan hasil daripada masuk kutu. Berapa ramai ayah-ayah kita, berapa ramai ibu-ibu kita yang hilang duit dekat situ. Sebab itu ayah-ayah ibu muslimin, muslimat dan rahmat Allah sekalian, Allah panggil orang yang beriman. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, apa yang kamu kejar, apa yang kamu nak ni, kata Allah, ada satu perniagaan yang lebih menguntungkan kamu, yang mana perniagaan itu menyelamatkan kamu daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat ibu muslimin, muslimat yang rahmat Allah sekalian. Sebab itu hari ini rahmat Allah sekalian, orang tak fikir apa nak jadi kaya. Kadang-kadang ayat rahmat Allah sekalian, peraturan-peraturan agama pun dia redah. Saya bagi contoh tu, ni ayat kawan, contoh ayat 500 ml kita beli RM1 lah, lebih kurang RM1. 10 tahun lepas ayat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita beli ayat ni, yang mana ayat ni dirahmati Allah sekalian dijampi, dibaca ru'yah, dibaca Al-Quran padanya, berapa harga ni? RM10, RM15, RM20. Saya tak ada masalah pasal jampi tu, tapi pasal niaga tu masalah. Saya jumpa dengan almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa sebelum dia meninggal. Dia kata, apa Fikri, inilah permulaan pintu fitnah kepada agama. Betul yang Allah sekalian. Lepas orang jampi ayam, orang jampi apa? Kismis, orang jampi kurma. Dan jangan terkejut, saya pernah sampai di traffic light di Pulau Pinang. Kita berhenti kereta pasal lampu merah. Tengok ada satu banting dekat traffic light tu, Popia ustazah yang telah diru'yah. Popia pun ustazah ru'yah tadi. Ayat rahmat Allah sekalian. Kawan saya bawa kereta rahmat Allah sekalian. Anak dia kata, abah lecehkan sunnah. Patah balik beli lecehkan sunnah. Agama dijual dengan harga yang cukup tidak bermaruah. Ayat rahmat Allah sekalian. Sebab itu dulu masuk dalam sinar harian edisi utama, yang mana ayam yang dijual dengan harga 2 kali ganda. Orang tanya,
Sebab apa ayam ni mahal sangat 2 kali ganda? Kerana ayam ini diperdengarkan Al-Quran 30 juzuk sehari semalam. Ayam dengar Quran, orang belayam dengar lagu rock. Ayat rahmatullah sekalian. Ini bukan kita kata rekaan, ini realiti yang berlaku. Sebab itu kita tak boleh timbul valid doa daripada Shah Alam dulu ni. Sebab pintu fitnah kepada agama telah terbuka. Dan kadang-kadang ayat rahmatullah sekalian, dalam orang nak mencari keuntungan, kadang-kadang dia melanggar peraturan-peraturan agama. Antaranya ayat rahmatullah sekalian, saya pernah pergi satu khutbah di Kedah. Saya tak ada khutbah, saya pergi dengar khutbah. Ustaz ni dia cakap, tajuk dia syok, tajuk dia memperkasakan agama di dalam kehidupan, memperkasakan sunnah. Tajuk best. Dia sebut pada waktu tu, tuan-tuan, hari ini berapa ramai para ibu telah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, saranan daripada Allah, iaitu memberikan anak-anak mereka susu yang terbaik. Susu terbaik adalah susu daripada badan ibunya sendiri, susu ibu. Hari ini Barat telah berjaya membawa wanita keluar daripada kelompok yang sedia ada untuk berdaya saing dengan para lelaki, berkerjaya dengan orang lelaki, sehingga melupakan tanggungjawab menyusukan anak-anak mereka. Dan akhirnya Barat membawa masuk satu alternatif, iaitu susu formula. Itulah susu lembu yang diberikan kepada anak-anak. Dan sebab itulah hari ini kita tak pelik bila mana anak-anak kita ramai yang berperangai lembu. Disebut tu ya. Saya pun dengar antara-antara sekalian. Dia kata, oleh itu tuan-tuan, pastikan berilah anak-anak susu yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah susu ibunya sendiri. Dan kalau tak boleh, jangan diberikan mereka susu formula, itu susu lembu. Tetapi berilah mereka susu alternatif kedua, itulah susu sunnah, iaitu susu kambing. Habis khutbah pertama. Ingat clear lah, masuk khutbah kedua. Dia kata, tuan-tuan, marilah sama-sama kita, orang kata, menegakkan agama, mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah seperti yang diajar di dalam Al-Quran dan sunnah. Berikanlah anak-anak susu yang terbaik daripada susu ibunya. Kalau tak mampu, janganlah diberikan sekali-kali susu lembu, tetapi berikanlah mereka alternatif kedua, iaitu susu sunnah, itulah susu kambing. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di luar sana saya ada menjual susu kambing. Apa makna dia? Makna dia nak jual susu kambing. Ayahnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Nabi SAW sebut di dalam hadis, yang mana kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqula la arbahallahu tijaratak." Bukan saya kata, Nabi sebut. Kalau ustaz dia meniaga susu kambing ketika malam mimbar khutbah, kalau ustaz meniaga kurma dekat dengan meja kuliah, takkan tu imam nak duduk saja. Dia pun ada produk kismis, esok dia meniaga kismis pula. Takkan tu Bilal nak tengok saja. Sebab tu imam tu seminggu 3 hari ya. Tok Bilal kata, aku lagi banyak hari. Esok dia meniaga ayam pula. Takkan Tok Siok nak tengok saja. Dia kata, Bilal tu dah lazana, aku sapu lagi. Aku pun ada produk tu. Esok Tok Siok pula. Jemaah takkan nak tengok saja. Apa yang jadi pada institusi masjid rosak. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, ustaz nego setakat dia nak kata, tuan-tuan saya ada produk boleh tengok, okey ya. Tapi kalau main promosi dengan cara berlebihan, Allah, kita ingatkan dia dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata, tengok ada orang berurus niaga di dalam masjid, doakan Allah tak bagi keuntungan pada dia. Ustaz kita niaga, support dia. Mungkin itu salah satu sumber rezeki dia. Tapi kalau dia menggunakan meja kuliah, mimbar khutbah, kita berpegang kepada hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang muslimin yang dirahmati Allah sekalian,
Begitulah kadang-kadang dirahmati Allah sekalian, bagaimana orang nak jadi kaya kadang-kadang dia tak ingat pesanan Allah dan juga Rasulnya. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, ada tijaratin tunjikum min azabin alim. Naklah aku tunjukkan satu bentuk bisnes orang yang beriman. Sebab orang beriman ni dia dah ada mindset dia dah ada pemikiran, dia ada maklumat yang jelas, yang mana kehidupan paling abadi adalah bila mana duduk dalam syurga. Sebab itu ayat rahmat Allah sekalian, yang kita main ramai-ramai ni, yang kita main solat di masjid ni, sebab apa kita solat? Dan kalau kita solat pun sebab apa main masjid? Awak tak solat kat rumah, sama je. Sebab apa yang kita main masjid? Kita tahu hadis Nabi tentang langkah orang datang ke masjid. Kita tahu hadis Nabi orang yang salat secara berjemaah. Kita tahu hadis Nabi keuntungan orang duduk majlis ilmu. Kita nak dapat ganjaran-ganjaran tu. Sebab apa? Sebab kita tahu nilai syurga, keuntungannya lebih besar daripada segala-galanya. Allah nak tarik balik orang beriman supaya sedar. Ayat rahmat Allah sekalian, yang mana kata Allah, perniagaan yang aku nak tunjukkan itu menjamin keuntungan kepada kamu, iaitu bebas daripada neraka. Ayat rahmat Allah sekalian, ada orang yang masuk ke dalam syurga tetapi dia melalui lubang neraka. Ada orang masuk syurga dia kena azab dulu. Sebab itu antara keuntungan paling besar bila dia masuk syurga tak kena bahang neraka. Dia masuk syurga tak kena api neraka. Itu keuntungan paling besar. Dan kata Allah, apa perniagaan tersebut? Allah kata yang pertama, tu'minuna billahi wa rusulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang mana kata Allah perniagaan itu tu'minuna billahi wa rusulih. Modalnya bukan duit, modalnya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Itu modal pertama sekali. Sebab kalau buat kebaikan banyak mana pun, sedekah 10 bilion sekali pun, kalau dia tak ada nilai iman kepada Allah, tak ada apa-apa, rugi. Sebab itu Allah meletakkan dia pertama sekali kena tu'minuna billah wa rasulih. Itu modal yang perlu ada pada bisnes ni. Bila sebut tentang tu'minuna billah, beriman kepada Allah, ayat rahmat Allah sekalian, tanda kita beriman kepada Allah bukan sekadar kita mempertahankan Al-Quran bila dibakar. Tanda kita beriman kepada Allah bukan buat solidariti perhimpunan bila mana penghinaan kepada Al-Quran itu berlaku. Tetapi beriman kepada Allah, kita menjadikan Al-Quran, ayat-ayat dan hukumnya sebagai panduan dalam hidup kita. Sebab itu ayat rahmat Allah sekalian, kita tengok daripada depan Bismillah sampailah An-Nas di belakang, tak boleh untuk kita menolak satu huruf daripada Al-Quran. Ini kan pula menolak hukum-hukum daripada Al-Quran. Ayah-ayah, ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu kata Allah modal yang perlu ada pada orang yang beriman, yang mana dia mesti tu'minuna billah, sungguh-sungguh menyatakan dan membuktikan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kata Allah, wa rusulih, modal itu adalah beriman dengan Nabi. Sebab kalau kita beriman dengan Allah, kita tolak Nabi, kufur tak boleh. Nabi dengan Allah itu mesti bersama keimanan kita kepadanya. Dan bila sebut tentang beriman dengan Rasul, saya nak sebutkan tentang beberapa perkara. Tanda iman kita kepada Nabi SAW, yang pertama sebagai umat, banyakkan selawat dan salam kepada Nabi. Itu yang pertama. Sebab kita kena rasa terima kasih. Ni yang kita rasa iman, kita rasa Islam, kita buat amal ibadat, kita hidup dalam agama kerana pengorbanan dan perjuangan Nabi. Sebab itu kita kena sentiasa selawat dan salam kepada Nabi. Itu yang pertama. Tapi bukan sekadar selawat dan salam.
Yang kedua, kita nak buktikan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena sedaya upaya mengamalkan sunnah Nabi. Ayat rahmat Allah sekalian, hari ini ramai orang nak ikut sunnah Nabi, tapi dalam masa yang sama kadang-kadang dia langgar aturan agama. Saya bagi contoh ayat rahmat Allah sekalian. Hari ini orang nak kahwin, ramai nak ikut sunnah Nabi. Saya ada pasangan, dia main jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kami nak nikah ni, Ustaz kukulah ada sikit, orang kata nasihat. Ibu sekalian, hari ni trend orang nikah pakai jubah. Pakai jubah hari ni rahmat Allah sekalian Islami. Tapi masalah dia, pengantin perempuan kadang-kadang pakaian tu ketat sehingga menampakkan tubuh badan, tu masalah. Ayat rahmat Allah sekalian, saya pun bagilah kepada dia beberapa perkara. Antaranya saya kata, bila mana kita kahwin, kalau ada kesempatan nak pergi solat, pergilah solat, minta Allah tunjukkan jalan dalam urusan rumah tangga. Saya kata, nanti ambil tangan kanan kita, letak atas dada isteri, kita doa seperti yang diajar oleh Nabi. Nabi kata apa? Bila mana kamu beli hamba, kamu kahwin, ambil tangan kanan, letak atas dada isteri. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaih, wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang Kau takdir padanya. Aku berlindung pada keburukannya dan keburukan yang Kau takdir padanya. Nabi suruh kita buat tu sunnah. Ayah sekalian, ingat balik dulu masa kita kahwin kita buat tak? Ayah kan ada dulu buat tak ayah sekalian? Ayah pakai diam lah kalau tanya. Kalau tak buat kena kahwin lagi. Alhamdulillah sekalian. Ni sunnah. Malam nanti balik tu dekat bini pegang. Abang ni pasal apa? Dah ustaz kata sunnah. Ambil letak atas dari doa. Dia buat masa menikah, saya pergi lah sebab saya tak ada program, saya pergi pernikahan dia orang. Bila pergi rahmatullah sekalian, dia kata ustaz boleh kot buat. Saya kata boleh, bila cari sudut, bila solat, masa pun ada. Dia solat, dia pun buat. Habis-habis itu dia bawa isteri dia main jumpa dengan saya. Terkejut saya. Bukan terkejut pasal saya dah. Terkejut tengok bulu mata macam tu. Apa maksud dia? Bulu mata palsu. Ayah-ayah, ibu-ibu tolong tengok anak-anak nak nikah, menantu nanti ni, pastikan benda haram tu tak lekat pada diri tu. Kita ni minta keberkatan pada Allah, kata nak ikut sunnah. Kenuri ni siap pagi tu imam masjid orang kata Bukit Indah main baca doa. Kata Nabi SAW, seorang yang bermusafir, debu di badannya, nampak letih, tak ada makanan, dia angkat tangan, Ya Rab, Ya Rab. Kata Nabi, macam mana Allah nak terima doa sedangkan pakaiannya dari haram, makanannya daripada yang haram. Sebab itu rahmat Allah sekalian, bila sebut tentang tu'minuna billah wa rasulih, beriman dengan Nabi SAW, iman sungguh-sungguh. Jangan ambil sekerat, tinggal sekerat. Kerana apa? Kerana budaya hari ini rahmat Allah sekalian, orang ambil mana yang dia suka, dia tinggal mana yang dia tak suka. Itu yang kedua. Buat sungguh-sungguh sunnah Nabi sekadar kemampuan kita. Hari ini orang duk cari sunnah jauh. Dia nak buat sunnah ni jauh. Kadang-kadang terang-terang saya ni cerita betul, ada seorang isteri ni mengaku ke saya. Dia kata, Ustaz, suami saya ni Ustaz, memang dia betul-betul sunnah Ustaz. Dia ni Ustaz, memang dia tak bagi saya rancang. Dia kata rezeki kalau anak ni Ustaz. Tapi satu yang saya kecewa Ustaz, Ustaz bayangkan Ustaz, anak saya kecil-kecil lagi. Anak yang pertama dengan kedua beza setahun. Celah-celah tu dia kata, Ustaz, saya beranak lagi. Saya ni baru 2-3 hari beranak. Anak saya yang mana nombor 2 tu dia berok. Bila berok ni rahmatullah saya, dia kata kat suami dia, abang tolong basuh anak saya. Dia ni dah lepantang. Apa suami dia buat? Suami dia buat tak tahu. Akhirnya dia kata, Ustaz, menangis saya Ustaz, saya buka stokit, saya ambil anak, saya pergi basuh anak, saya dah patah. Saya kata, Ustaz, dia kata, Ustaz, rahmatullah sekalian,
Ibu ni dia kata kat saya, "Ustaz, suami saya ni sunnah ke Ustaz kalau macam tu?" Saya kata, "Ibu makcik, suami itu bukan sunnah, dia dah punah ranah." Sebab apa rahmat Allah sekalian, jangan kita sebut tentang sunnah kalau dekat rumah pun kita tak boleh layan keluarga kita dengan baik. Jangan sebut sunnah kalau nak tolong isteri basuh pinggan pun berat kita. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang keimanan kepada Nabi, yang kedua, buat sedaya mungkin sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila sebut tentang keimanan kepada Nabi, mempertahankan batang tubuh Nabi SAW. Tak boleh orang sakiti, tak boleh orang hina, kita akan jadi benteng. Bukan sekadar mempertahankan tubuh batang Nabi, mempertahankan ketulinan sunnah dan hadis Nabi. Kalau kita beria-ia untuk mempertahankan batang tubuh Nabi, tetapi kita menjadi mata rantai kepada penyebaran hadis palsu, kita juga bakal dilaknat oleh Nabi SAW. Sebab itu jaga-jaga yang dirahmati Allah sekalian, orang yang bermain dengan hadis-hadis palsu, walaupun dia kata takkan, benda baik takkan tak boleh buat, dia kata ayat dirahmati Allah sekalian, Nabi kata maq'adahu minan nar, tak ada tempat lain melainkan dia tempat hotel dalam neraka. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, itu tanda kita iman kepada Nabi. Yang keempat, kita mempertahankan ahlul bait Nabi dan sahabat-sahabat Nabi daripada tangan-tangan yang merosakkan dan mencemarkan mereka. Sebab itu kita tidak akan toleransi dengan Syiah, yang mana mereka mengata kepada sahabat-sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, termasuk dengan Umar. Ini saya biasa jumpa sembang dengan saya, yang mana yang dirahmati Allah sekalian, dia kata, "Ustaz, kami bukan hina sahabat-sahabat Nabi. Dalam pengajian pun kita diajar tak hina, kita hormat mereka, Abu Bakar dan Umar sebagai sahabat. Tapi kita tak setuju mereka rampas kuasa daripada tangan Sayyidina Ali. Tergamuk kita kata Umar dan Abu Bakar rampas kuasa." Yang dirahmati Allah sekalian, kita tak akan kompromi dengan buat-buat macam ni. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, itu antara tanda kita keimanan kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu modal dia kata Allah. Yang dan kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillah. Bila kita dah ada modal tentang iman kepada Allah dan Rasul, kena sungguh-sungguh kata Allah, fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, iaitu pada harta dan diri. Makna dia kalau dia sebut beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, tabung masjid lalu nak bagi RM1 pun kedekut, ni masalah. Kalau nak bagi duit untuk perkembangan Islam pun masalah, nak infak untuk orang miskin pun masalah. Ayat rahmat Allah sekalian, dia tak capai lagi balik. Sebab itu kata Allah, kena sungguh-sungguh pada harta yang dimiliki untuk infak di jalan Allah Azza wa Jalla, dan dia kena siapkan diri dia untuk agama sekiranya agama memerlukan dia. Sebab itu sebahagian ulama tafsir kata, sebab apa Allah kata bi amwalikum wa anfusikum? Sebab apa harta dulu baru diri? Kata para ulama tafsir, mana mungkin seseorang boleh korbankan diri dia serah tengkok untuk agama kalau nak masuk RM10 dalam tabung masjid pun berkira. Ayat rahmat Allah sekalian, dan kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu paling baik sekiranya kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum. Bila kita buat semua bentuk bisnes pelaburan yang Allah kata ni, Allah kata yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun dosa mereka. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua duduk sana. Dan kata Allah, wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dan itulah tempat tinggal yang baik. Ayat rahmat Allah sekalian, kat dunia ni kalau kita rasa tempat tinggal kita the best, rumah 10 juta, ada lift, ada kolam renang, ada landscape yang cantik, percayalah jejak kaki masuk syurga tak teringin nak balik ke rumah di Bukit Indah ni. Tak teringin dah.
Sebab itu Allah kata wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Itulah kemenangan, itulah keuntungan, kejayaan yang paling besar yang akan diperolehi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta bersungguh-sungguh kepada harta dan dirinya untuk agama Allah azza wa jalla. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar perkongsian kita pada malam ni daripada surah As-Saff ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya, kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.